satu siapa yang masuk dalam Google Classroom tu, masuklah. Siapa yang tak masuk lagi tu hantar kerja kat situ untuk cikgu semak. Sebab Google Classroom ni dia teratur sikit dia punya susunan. Tajuk sekian-sekian, cikgu bagi tajuk ni, latihan upload kat situ. Taklah bersepah-sepah dalam WhatsApp tu kalau nak hantar kat cikgu Okay. So cikgu terangkan latihan pengukuhan nombor 1. Okay. Muka surat berapa cikgu? 207. 207 Okay. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan satu garis lurus AB. Okay. Titik tengah yang menyambungkan A dan B adalah M. Cari nilai H dan K. Okay. Yang ni yang dulu kita belajar tu. Okay. So kita ada garis lurus ni. Okay, nak cari H dan K. Kita boleh buat kita boleh guna persamaan kecunan pun boleh, ataupun kita nak buat titik tengah Okay, rumus titik tengah apa? Okay, ni titik tengah, 2 dan 3 titik tengah So nak dapatkan titik tengah, kena tambah X dekat A dengan X dekat B. Okay, so H tambah 7 bahagi 2. Ni yang X bahagi 2 sebab titik tengah. Kita akan dapat ni. Kita akan dapat titik tengah. Kita akan dapat nilai X dekat M tu 2. X tambahnya X dekat A tambah X dekat B, dapatlah X titik tengah. So kita selesaikan. 2 darab 2 shoot 4. So H 4 tolak 7 negatif 3. So dapatlah H. Okay, kalau K pula, okay, kita ambil 1 tambah K bahagi 2. So 1 tambah K bahagi 2, kita akan dapat nilai Y dia, iaitu 3. So 1 tambah K, 3 darab 2, 6. K sama dengan 6 tolak 1 dapat 5. So dah dapat dah nilai H dan nilai K. Okay, tak faham boleh interrupt tulisannya. Okay, bila dia tanya kecerunan garis lurus. Okay, kecerunan garis lurus ni awak boleh pilih titik mana satu. Awak boleh pilih titik A dengan M, ataupun A dengan B, ataupun M dengan B. Mana-mana satu tak apa. Okay, sekarang ni sebab satu garis lurus tu ada semua titik tu kan. Okay, sekarang ni cikgu nak pilih titik A dengan M. So A, titik A, H dah tahu dah negatif 3, 1. Lepas tu titik M, 2, 3. Kita cari kecerunan. Kecerunan M adalah Y2, Y tolak Y. So cikgu ambil 3 tolak 1. 3 tolak 1 bahagi 2 tolak negatif 3. X atas tu Y2 tolak Y1, bawah tu X2 tolak X1. So 3 tolak 2, 1. 2 tambah 3 dapat 5. Dapat 2/5. So kecerunan dia adalah 2/5. Kalau awak pakai A dengan B ke, M dengan B ke, jawapan sama juga. Pilih je pilih 2 titik untuk cari kecerunan dekat garisan tu. Okay, C. Persamaan membagi 2 sama serenjang AB. Okay, kat mana pembagi 2 sama serenjang AB ni? Mungkin tu 2 dengan lalu tengah. Titik. So, persamaan kita kena tahu kecerunan dan ada satu titik yang ada dekat garisan tu. Okey, kita nak buat garisan putih-putih merah tu, kita ada titik dah, iaitu titik M yang ada dekat garisan tu. Dan kita kena cari kecerunan. Okey, kalau kecerunan untuk garisan AB tadi adalah 2/5. Kecerunan untuk garisan putus-putus ni, teknik dia kena tukar tanda dan terbalikkan. Okey, 2/5 positif. So, maksudnya garis putus-putus ni kecerunan dia negatif lah. Okey, 2/5 terbalikkan jadi 5/2. Tu cara dia. Kita terbalik dan tukar tanda. Nak cari kecerunan garisan yang bersenjang dengan dia. So, kita dah ada dah M kita negatif 5/2. Titik dah ada dah 2 dengan 3. Okay, so kita buat Y, M, X tambah C.
Okay, Y kita 3, M kita -5/2, X kita 2 tambah C macam tu. Okay. Okay, dan kita boleh potong mana boleh potong. 2 dengan 2 boleh potong. So tinggal, okay, -5 cikgu bawa ke kiri. 3 tambah 5 dapat 8. So C sama dengan 8. So jawapan kita tulis balik. Y sama dengan, okay, M tulis -5/2. X tambah 8. Okay, dapatlah pembahagi 2 sama seenjang. Okay. Jawapan dia, dia boleh tulis macam-macam kaedah jawapan dia. Inilah satu cara tulis kan. Ini adalah satu cara tulis. Kalau nampak, okay, ni betul, ni salah satu cara tulis. Kalau nampak jawapan dia macam ni. Ada jawapan di darab 2 ni atas, 2 darab ni atas. So dia dapat 2Y sama dengan -5X tambah 8. Pun betul juga. Tak salah pun. 2 darab 8, 16. Sorry, 16 bukan 8. 2 darab 8, 16. Jadi shoot 2 ke atas, 2 ke atas. Kalau macam ni pun betul, kalau macam ni pun betul. Dia boleh berlaku. Tapi cikgu lebih suka tulis jawapan dalam bentuk ni lah, yang cikgu bulat ni. Sebab awak nampak mana satu kecunan, mana satu pintasan Y. Okey, setakat tu nombor 1. Ada soalan nak tanya? Cikgu. Syahira. Saya duk nampak cik slide cikgu share. Orang lain nampak tak? Orang lain nampak. Nampak ke? Cuba keluar balik untuk masuk. Oh, okay. Kadang komputer tu kadang kita kena restart juga. Kak pernah juga tak keluar. Cikgu restart balik. Dapat. Tak tahulah juga. Siang awak tak nampak. Okey. Tak nampak kok. Tak nampak kok? Oh, siang awak. Cikgu ajar latihan pengukuhan dulu tadi. Oh, tak apalah. Cikgu nak ajar intensif dulu. So, intensif ni 7.4. Muka surat 205. Ni petah balik belakang sikit. Cikgu patut bincang soalan dulu. Intensif 7.4, nombor 1. Okay, tak apa Syahirah, kalau tak nampak lagi, cikgu share screenshot ni dalam WhatsApp lah. Nanti awak study Walaupun cikgu nak suruh, ni latihan je hari ni. Okay, 1 titik R, X, Y bergerak dengan jaraknya dari 2 titik tetap A dengan B adalah keadaan. Okay, so dia macam ni. Titik R, A dengan B kat sini. Okay, R bergerak. R bergerak tu dia somewhere dekat atas ni bergerak. Tak kisah dekat atas ke bawah. So jarak dia adalah dalam keadaan yang ni jarak A dengan B dia ada ratio dia. Ada nisbah. Maksudnya RA atas kan 1. Ni 1. RB 2. Dia macam ni. Jarak dia kat A tu lagi banyak lah. Lagi 1 kali ganda. B tu 2 kali ganda. Okey, kalau dia duduk kat kawasan ni pun contoh R gerak kat bawah kan. Ni pun 1 juga. Ni pun 2 juga. Kat mana-mana R tu bergerak dengan keadaan begitu. Okey, dia nak cari persamaan locus kan. Okey, first kali kalau awak dapat soalan macam ni, cikgu kata awak kena buat ni 2 tingkat kan. Awak kena jadikan dia 1 tingkat. So, 2 ni shoot ni atas, RB ni shoot ni atas. Jadikan dia setingkat. Okey, 2 darab RA jadi 2RA. 1 darab RB jadi RB. Kita jadikan dia setingkat. Kan? Lepas tu senanglah kita masuk rumus saja. Okey. Kita ada dah R tu titik dia XY yang bergerak. A tu ni -110, B tu 26. So kita masuk 2 kat depan. RA bagi rumus jarak. RB kita letak rumus jarak. Okey. So RA kita tengok R dengan A lah. X tolak dengan X. So X untuk R tolak dengan X untuk A. So tolak 1 maksudnya tambah 1 lah. X tolak 1 kan. Jadi tambah 1 kuasa 2. And then tambah Y pula. Y untuk R tolak Y untuk A. Y tolak 10. Kuasa 2 macam ni. Okey, untuk RB pula
tengok R dengan B pula. So X tolak X. So X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. Buat macam tu. Okey, lepas tu sampai sini awak kena hilangkan punca kuasa tu. Tak nak ada punca kuasa. Okay, nak hilangkan punca kuasa, cikgu bagi tahu itu kena kuasa 2. So kiri kanan kena kuasa 2. Okey, awak tengok yang 2 yang kat sini. 2 ni kan. 2 ni bila dia kuasa 2 jadi 4. Yang dalam punca kuasa tu, bila kuasa 2 hilang punca kuasa. So tinggal yang dalam je. X tambah 1 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2. Tinggal yang ni je. Okey, yang belah kanan pula bila kuasa 2 dia hilang rumah tu. So tinggal X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. Macam tu. Tinggal yang tu je. Okay, and then cikgu pesan dah X tambah 1 kuasa 2 ni kalau cikgu buat kat tepi ni okay, kita buat tempat lain senang sikit, tak payah serabut kat situ. Okey, awak boleh buat dua cara, cikgu ulang balik X tambah 1 kuasa 2 ni, kita boleh buat macam ni. Kita boleh ambil X ni kita kuasa 2, jadi X kuasa 2. Okay, and then tambah dengan X darab 1 darab 2. Jadi 2X. Lepas tu tambah dengan 1 kuasa 2, 1. Yang ni. Last kali kita dapat yang ni. Kalau nak buat kembang satu-satu tak ada masalah. X tambah 1, X tambah 1 lah. So, X darab dengan X, X kuasa 2. X darab dengan 1, tambah X. 1 darab X, X. 1 darab 1, 1. So, jadi macam ni. Macam tu. So, kan sama je kan. Cuma shortcut je cuba ajar. Okay, so kita masukkan dekat ni. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okay. Y tolak 1 kuasa 2. Kita buat shortcut. Y kuasa 2, Y kuasa 2. Y darab negatif 1 darab 2. Jadi negatif 2Y. Negatif 1 kuasa 2. 1. Okay, dah siap yang belah kiri. Yang belah kanan pula. Cikgu nak padam sikit, serabut. Okay. Okay, Y tolak 2 kuasa 2. Okay, shortcut dia, kita kuasa 2. So, X kuasa 2. Lepas tu kita ambil X, darab negatif 2, darab 2. X darab negatif 2, negatif 2X. Negatif 2X darab 2, negatif 4X. Kemudian negatif 2 kuasa 2, positif 4. Okey, hak belah Y pula. Y kuasa 2, Y kuasa 2. Y darab negatif 6, darab negatif 2, darab 2, negatif 12Y. Negatif 6 kuasa 2, 36. So, kat sini algebra awak kena hati-hatilah kan. Yang kalau orang yang cekap buat pun kadang dia salah juga. So, atas ni cikgu tak risau sangat. Tapi bawah tu kena hati-hati. Okay. So, kita pun kembangkan. Ataupun sebelum kembangkan nak kat dalam kurungan ni nak susun dulu ke? X kuasa 2 tambah 2X. Susun yang ada X kat depan, yang ada Y kat depan. Lepas tu 1 tambah 1 tulis siap-siap tambah 2 macam tu. Okay, belah kanan pula. X kuasa 2 tolak 4X tambah Y kuasa 2 tolak 12Y. 4 tambah 36 jadi 40. Kemudian kita darab 4X kuasa 2, darab masuk dapat 8X tambah 4Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 8 sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 40. Okey, sekarang ni cikgu nak persamaan ni jadi sama dengan kosong kat belakang. So, semua yang belah kanan ni awak kena bawa dia pergi depan belah kiri. So, X kuasa 2 bawa ke sana jadi 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 jadi 3X kuasa 2 je tinggal. So 8X tolak ni jadi tambah belah sana. 8 tambah 4 12X. Okay, Y pula. Okay, cikgu tanda sebab senang sikit nampak 4 tolak Y tambah 3Y kuasa 2. Negatif 8Y tambah 12 jadi tambah 4Y. Okay. 8 tolak 40 jadi
8 tolak 40. Jadi 32. Cikgu salah ke ni? Sekejap cikgu check balik. Ada yang cikgu tertinggal ke? Add kuasa 2 tolak 4. Cikgu pun careless ni. 40. Oh, cikgu terbuat 1 kat sini. Cikgu salah. Allahu Akbar. Lepas tu kena baki kat sini 10 tolak 10. Kuasa 2. Lepas tu yang ni jadi 20. Salah. Ni jadi 20. Ni jadi 100. Salin salah ni. 20Y tambah 100. Lepas tu bila kembangkan, ni jadi 20Y. Ni 100 tambah 1 jadi 101. Kasih salah. Tolak 20Y tambah 101. Okey, 101 maksudnya kat sini jadi 101 darab 4, 404 lah. Ni jadi 80Y. Okey, 80Y. Okey, 80Y tambah 12 jadi 68 negatif 68Y. Okey, 404 tolak 40. Jadi 364. So tambah dengan 364 sama dengan 0. Okey, sebenarnya tak habis lagi ni. Bila selesai ni sama dengan 0, okey dah sepatutnya dah. Kita kena check dulu. Persamaan kita ni boleh bahagi dengan boleh pemudah tak? Kita check. Kan depan tu 3 kuasa 2 kan? Okey, semua tu boleh bahagi dengan 3 tak? Okey, 3 kuasa 2 boleh, 12 boleh, 3Y kuasa 2 boleh. Tapi 68 tak boleh bahagi dengan 3 kan? 68 bahagi 3 dapat baki kan? So macam ni je jawapan dia. Ni dah paling simplify dah jawapan dia. Ni untuk A Okey, ada soalan? Sebab tu kena salin tu elok kan. Cikgu-cikgu pun dah careless dah. Salin punya pasal kan. Okey. Ada soalan ke? Aimi? Tak ada. Jangan tidur Cikgu sekejap je. Jangan risau. Sekejap je. Ah. Okey. Koordinat titik bagi lokus R yang menyentuh paksi Y. Okey. Bila dia sentuh paksi Y, dia sentuh paksi Y, apa yang kosong? Satu persamaan, kalau dia sentuh paksi Y, apa yang kosong? Nilai X yang kosong. Kan dekat paksi Y, dia kosong. Di koordinat kalau 1, 2 kan, koordinat kita 1, 0, 1, 0, 2. So, semua X yang dekat paksi Y tu kosong. So, bila dia kata koordinat yang menyentuh paksi Y, maksudnya dia nak bila X kosong. So, daripada persamaan kita dapat ni, okay, dari persamaan kita dapat awal-awal tu, kita letak X kita kosong. Okay, kalau kita letak X kosong, 3 darab 0, 0. Dah hapus dah. 12 darab 0, 0. Dah hapus dah. Apa yang tu 2 dah hapus dah. So, tinggal yang ada tu je. So, tinggal je 3Y kuasa 2 tolak 68Y tambah 364 sama dengan 0. Okey, awak masuk dekat kalkulator awak. Okey, masuk kalkulator. Cikgu nak tanya. Masuk EQN. Degree 2. A 3. B negatif 68. C 364. Okey, dapat berapa? Y dapat apa Y? Azni. you. Dengan apa? 14 dengan apa? Dengan 8.6667.
Okey, itu perpuluhan kan, tukar pada pecahan. Tekan shift ABC. 8/2/3. Shift ABC, tukar pecahan tak wajar. ABC. 26/3. Kalau koordinat kita tak boleh tulis point tulis pecahan tak wajar. Okey, terima kasih. Okey, walaupun dalam kalkulator X kan, tapi kita tengah mengira Y dekat persamaan kita. So kita dapat Y lah, bukan kita dapat X. Okey, kita dapat dua titik ni. Ini adalah apabila X kosong. So dua koordinat kita adalah 0,14 dan 0,26/3. Okey, inilah jawapan kita. Koordinat titik ni jawapan kita dua tu Okay. So next, cikgu nak bincang, nombor 2. Okay. Rajah di sebelah, ni masih latihan intensif 7.4 Okay, nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan satu tembayan garis AB. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak S supaya titik segitiga ABS sentiasa bersudut tegak pada S. Okay, sekarang ni dia kata bila garisan ni dekat S, dia sudut tegak. Okay, awak boleh bayang S kat mana? Mungkin S kat sini. Di mana bila kita garis kat A dengan B, dia akan membentuk sudut tegak. Okay. S adalah titik bergerak. Bila titik bergerak, dia punya koordinat X, Y. Okay, dia duduk kat sini ke, dia duduk kat sini ke, S tu, dia tetap akan buat sudut tegak. Maksud dia macam tu. Okay. Dia suruh cari persamaan lokus kan. Okay, bila sudut tegak, kita tahu satu je sudut tegak ni. Berserenjang kan. Okay, macam tu cakap tadi, kalau kecunan garisan ni adalah 5/2, kecunan garisan yang bersudut tegak dengan dia adalah -2/5. Kita tukar tanda dan terbalikkan. Okay, maksud tukar tanda dan terbalikkan ni, salah satu maksud dia lagi, bila darab dua kecunan ni, -2/5 darab dengan 5/2, darab dua kecunan ni, awak akan dapat -1. Tu maksud dia bersudut tegak. So kat sini, nak beritahunya awak, kecunan garisan BS dengan kecunan garisan AS adalah bila darab awak dapat -1. Okay, ada cerita kat sini. Kecunan garisan BS darab dengan kecunan garisan AS, awak akan dapat -1. Okay, kat sini awak tak boleh buat tukar tanda terbalikkan tu sebab awak tak ada nilai. So, awak kena cari kecunan dia tu. Okay. So, kecunan BS, kecunan tahukah rumus kecunan? Rumus kecunan adalah M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay. So, untuk BS, kita tengok B dengan S dulu. Okay, Y tolak dengan Y. Y tolak 9 per dengan X tolak 7. Okay, yang ni darab dengan AS pula. Okay, sekarang ni tengok A dengan S. Okay, Y tolak dengan Y. Y tolak 1 per dengan X tolak 1. Kita dapat -1. Okay. So, dia nak lokus. Bila kita selesaikan benda ni, kita akan dapat lokus lah. Okay, Y tolak 9 per dengan something ni, bila kita nak pemudahkan dia, atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Okay, so kita akan dapat macam ni. Y tolak 9 darab dengan Y tolak 1 per dengan X tolak 7. X tolak 1 sama dengan -1. Macam tu. Okay. Hak yang Y ni kita kembang macam biasa je. Y darab Y kuasa 2. Y darab -1, negatif Y. -9 darab Y, -9Y. -9 darab -1, dapat 9. Okey. Per dengan X darab dengan X kuasa 2. Lepas tu X darab -1, negatif X. Okay, lepas tu -7 darab X, -7X. -7 darab -1, tambah 7. Sama dengan -1. Okay, lepas tu kita boleh selesaikan. -Y tolak 9Y di -10Y, tambah 9. Okay, yang ni kan, yang bawah ni kita shoot ni atas. Semua darab -1. X kuasa 2 darab -1, negatif X kuasa 2. Negatif X darab -1 jadi tambah X. -7 darab -1 jadi tambah 7X.
7 darab negatif 1 jadi negatif 7. Okey, macam biasa kita kena bawa everything ni ke sebelah kiri. So, nak jadikan dia sama dengan kosong. Okey, so cikgu tak tempat, cikgu buat kat atas So, jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Cikgu tulis X dulu lah. Yang ni bawa ke depan. Tapi cikgu tulis dia dulu sebab dia X Okey, tambah tolak X tambah 7X jadi 8X. Bawa ke belah kiri jadi tolak 8X. Lepas tu kita ada negatif 10Y. Lepas tu negatif 7 bawa ke sana. 9 tambah 7 jadi 16. Okay, inilah jawapan yang terakhir. Okay, inilah locus dia. So yang ni dia tak pakai rumus jarak tapi dia pakai kecerunan. So kena berfikir sikit macam mana nak dapatkan persamaan tu Okay. Jangan risau kalau tak sempat salin, cikgu bagi dekat group. Okay. Ada soalan ke? Senyap belaka. Sekejap ke tak dan dengar tadi. Hak ganda dah. Hak Y2 tolak 10Y tu. Ganda boleh jadi hak belah. Hak cikgu garis double line ni. Ganda boleh. Okay, sebab sebab yang ni, yang belah kanan ni semua cikgu bawa pergi ke belah kiri. Tapi kita susun lah. Kita susun X dulu. Yang ada kuasa 2 dulu. Baru benda lain. So cikgu bawa tu sampai cikgu susun. Faham cikgu. Kalau nak buat semua dulu pun tak apa. Baru susun tak apa. Contoh nak buat Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 9 sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 7. Lepas tu nak bawa pun tak apa. Tadi cikgu buat sekaligus. Okay, yang ni dah yang pengukuhan yang cikgu ajar mula tadi tu. Cikgu buat nombor 1. Okay, tu nak buat nombor 1 lagi, nombor 9. Tak sempat saya tak apa, yang cikgu akan bagi ni. Yang penting awak faham dulu. Tak faham tanya kat sini. Okay. So yang ni dia bagi satu gambar rajah tapi dia banyak tanya. Dia hanya 5 soalan kat sini. Koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga JKL adalah J, lepas tu K, lepas tu L, semua dia bagi koordinat. Lepas tu dia kata titik P yang kat tengah tu, dia kata bila titik P tu kat tengah, dia akan ada segitiga ke? Dia bentuk 3 segitiga dalam segitiga tu. Dan dia kata semua luas tu sama. Maksudnya luas ni, semua sama. Semua sama luas tu. Okey. Cari luas JKL. First kali dia suruh cari semua ni. JKL, luas yang besar ni. Okey, kita pun cari Okey, luas JKL. Okey, ingat lagi tak rumus 1/2. Kita guna 1/2. Lepas tu kita ambil koordinat. Kita start dengan mana-mana pun boleh. Tapi kat sini cikgu nak start dengan J. J, lepas tu K, lepas tu L, kembali kepada J. So, jadi 2, 1. 11, 5. Lepas tu 5, 9. Lepas tu kembali 2, 1. Okay. Sama dengan. Okey ke ni dengar ke? Okey cikgu. Connection ni. Okay. So 1/2. Okay, ingat lagi tak? Kita kena buat daripada atas ke bawah 2 darab 5, 11 darab 9, 5 darab 1. Okay, kita corak je. 2 darab 5, 10. Kita buat kurungan dulu. 10. Tambah. 11 darab 9, 99. Tambah. 5 darab 1, 5. Okay. Dan kita tutup kurungan. Dah selesai arrow merah tu, kita tutup kurungan. Okay. Kemudian kita kena tolak dengan. Okay, cikgu. Atas ke bawah. Bawah ke atas pula. Okay, yang warna biru pula. Okay. So, 1 darab 11, 11. 5 darab 5, 25. 9 darab 2, 18. Okey, yang ni kalau tak hafal sifir, boleh guna kalkulator Okey, 1/2. Okey, kita kira dalam kurungan yang pertama tu. 10 tambah 99 tambah 5.
dapat 114. Tak payah hitungan dah lah. 114. Sekejap Sekejap Okay. 114. Okay, tolak dengan yang belah kanan tu. 11 tambah 25 tambah 18. Okay, dapat 54. Okay, 1/2. Okay, 114 tolak 54. So, dapat 60. Okay, 60 tu dah memang positif. So, biar saja dia positif. So, 1/2 darab 60 akan dapat 30. 30 unit kuasa 2 sebab luas. Okay, ni adalah segitiga JKL. Kita dah dapat dah jawapan Kita tulis jawapan kat sini. 30 unit. Okay. Setakat yang tu boleh Saya rasa senang je ni. Kalau tak tahu tanya, kalau tak faham tanya terus Okay, B. Ungkapkan luas segitiga JKP. Okay, cikgu padam sikit ni. Macam nak padam ni. Sekejap. Sekejap Dia hilang lah function pemadam. Mana function pemadam ni? Sekejap Mana function pemadam ni? Hilang lah. Sekejap tak boleh padam pula. Tak apa, nanti cikgu padam. Okey. Ungkapkan luas JKP. JKP tu adalah JKP. Ni segitiga yang cikgu warna biru ni. Ni JKP. Cari ungkapkan yang ni dalam sebutan H dan K. Maksudnya kena buat macam tadi. Okay, cikgu buat 1/2. Jawapan ni memang ada H dan K. Jangan risau. Okay. Okay, so kita cikgu nak start dengan J. So 2, 1, 11, 5, H, K, kembali balik 2, 1. Okay. So kita buat 1/2. Okay, ni segitiga JKP. Okay. Kita darab 5 darab 2, 11 darab K, H darab 1. So 2 darab 5, 10. 11 darab K, 11K. H darab 1, 11. Okay, yang ni yang atas ke bawah. Bawah ke atas pula, 1 darab 11, 11. 5 darab H, 5H. And then tambah 2K. Okay, so dapat 1/2. Dekat bawah. 10. Cikgu buka kurungan. Tambah 11K. Tambah H. Tolak dengan 11. Tolak dengan 5H. Tolak dengan 2K. Okay, kan kita dapat. Okay, 10 tolak 11, negatif 1. So, dapat negatif 1. 11K tolak 2K dapat 9K. H tolak 5H jadi negatif 4H. Okay. Sebab dalam luas kita keluarkan modulus tu kan last kali. Okay, so yang ni sebab kita tak tahu positif negatif, kita tulis je. Nanti 1 tambah 9K tolak 4H. Kita per dengan 2. Okay. Ini adalah jawapan untuk JKP. JKP. Ini memanglah sebutan H dengan K pun. Okay. Kemudian kita cari pula segitiga satu lagi tu. KLP. Segitiga KLP. Okay. So, 1/2. Okay. K kita KLP tu yang ni yang ni. Yang cikgu hitamkan tu. KLP. So, kita jangan start dengan HK. Kita start dengan ada nombor. So, 59 cikgu letak. Cikgu start dengan 59 59. Lepas tu HK kita pusing lawan jam. 11.5. Lepas tu kembali balik 59. Okay. So kita buat macam tadi juga. 5 darab K, 5K. 5 darab H, 5H. 11 darab 9, 99. Okay, tolak.
9 darab H, 11 darab K, 5 darab 5. Okey, sama dengan 1/2. Kita buka kurungan semua tu. 5K tambah 5H tambah 99. Tolak 9H tambah 11K. Tambah pula tolak lah. Sebab dia buka kurungan kan. Okey, tolak 11K. Lepas tu tolak 25. So kita akan dapat 1/2. Okey, 5K tolak 11K jadi 5K tolak 11K jadi negatif 6K. Kan? So negatif 6K. 5H tolak 9H jadi negatif 4H. 99 tolak 25 jadi 74. 9 tolak 5, 74. Okey. Kita tengok ni semua boleh bahagi dengan 2. So 1/2 darab 6 jadi negatif 3K. Jadi negatif 4 bahagi 2, 2H. 74 bahagi 2, 37. Okey. Macam ni lah jawapan dia. Cikgu merahkan sikit. Ini jawapan dia. Ni untuk segitiga KLP. Okay, memang rasa complicated sikit tapi dia guna rumus tu je sebenarnya. Cuma dia guna rumus luas je. Cuma sekarang tak ada nombor, dia ada huruf. Ada soalan ke nak tanya? Zuyi, okey ke? Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu akan buat C tapi cikgu dah tak ada tempat dah kat sini. Cikgu kena buat satu lagi page. Tapi cikgu tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Ya. Cikgu cari sekejap. Dia jadi hilang menu kat atas ni. Ni apa ni, kalkulator. Koordinat P nak cikgu. Sebab cikgu guna padam P dia ni. Kenapa dia jadi macam ni? Menu dia terhilang. Sekejap Cikgu stop sekejap. Share screen ni, cikgu cari menu sekejap. Sekejap. Okay. So tadi cikgu dah buat yang A dengan B. Nanti okay. Tadi cikgu dah buat A dengan B Sekarang ni cikgu nak buat C. Koordinat bagi P. Okay. Macam mana cari koordinat bagi P? Okay, kita tahu tadi segitiga JKP yang kita cari tadi. Segitiga JKP tadi 9K tolak 4H tolak 1/2 kita dapat. Segitiga KLP pun kita dah cari tadi iaitu 37 tolak 3K tolak 2H. Susunan tak penting asalkan semua tu ada. Orang nak letak negatif 3K kat depan, lepas tu 37. Lepas tu tak apa. Tapi asalkan susunan, asalkan semua benda tu ada. Susunan tak penting. So dia nak cari koordinat bagi P. P yang duduk tengah tu.
Okay, kita tahu segitiga ni dia kata semua sama. Luas dia kan yang kita bagi tiga ni semua sama luas. Maksudnya JKP ni sama dengan KLP. So kita boleh samakan. So akan jadi 9K tolak 4H tolak 1/2 sama dengan 3/7 tolak 3K tolak 2H. Okay, kita dapat apa bila samakan ni? Kita shoot 2 kat atas, 2 darab 37, 74. 2 darab 3, 6K. 2 darab 2H, negatif 4H. Okay. Kita bawa everything ke sebelah kiri. Kan? So 6K bawa jadi tambah. So 9 tambah 6, 15K. Okay, 4H ni kita pergi ke belah kiri jadi plus kan, tambah. So yang kita ada negatif 4H dah. Negatif 4H tambah 4H jadi kosong. So tak ada H dah terhapus. So okay, yang ni tak payah bawa lah ni. Negatif 1 ni bawa pergi sebelah sini sebab kita nak selesaikan. 74 tambah 1, 75. So 15K sama dengan 75. So K sama dengan 75 bahagi 5 dapatlah 5. So dah dapat dah K5. Okay, sekarang ni kita nak cari nak cari apa? Nak cari Y kan? Macam nak cari Y. K ni, sorry, macam nak cari X. K dah tahu dah 5. Ni K dah tahu dah 5. Okay, nak cari H pula. Okay. Kita boleh cari segitiga yang kita tak cari lagi. Kita cari segitiga ni. Kita cari segitiga LPJ ni. Cari segitiga LPJ. Okay. So, rumus kita 1/2. Okay, kita start dengan 2, 1. Lepas tu HK ni, H kita tak tahu lagi tapi K dah tahu dah iaitu 5 kan. K dah tahu dah 5. Lepas tu L dah tahu dah 5, 9. Lepas tu kembali balik ke 2, 1. Okay. So sekarang ni, satu segitiga ni berapa dia punya luas? JKL, kita dah cari dah awal-awal tadi. JKL luas dia 30 kan. So, tiga segitiga ni, maknanya luas satu segitiga ni 10 lah. So, ni luas dia sama dengan 10. Kan? So, ni salah satu cara lah. Cikgu bertengok ada juga jika lain. Ini salah satu cara. Okay, so kita darab. Macam ni. So, 2 ni kita darab siap-siap naik atas. 2 darab 10, 20. So, tinggal lagi. Okay, 2 darab 5, 10. Tambah dengan 9 darab H, 9H. Tambah dengan 5 darab 1, 5. Okey, kita tolak dengan okay, tak cukup tempat. Okey, H tambah 5 darab 5, 25. Tambah 2 darab 9, 18. Okey, 2 darab 10, 20. Okey, so kita boleh selesaikan untuk H ni. 10 tambah 5, 15. Tambah 9H. Tolak H. Okey, 25 tambah 18, 43. So, tolak 43. Sama dengan 20. So, 9H tolak ni 8H. 15 tolak 43. Jadi 28. Okey, so sama dengan 20. Okey, tapi sebab dia dalam modulus tu kita ada 2. Satu sama dengan 20. Satu lagi sama dengan negatif 20. So kat sini 8H sama dengan 48. H sama dengan 48 bagi 8, 6. Yang belah sini 8H sama dengan negatif 20 tambah 28 jadi negatif 8. Lepas tu H sama dengan negatif 1. Okay, H nak pilih yang mana? Awak tengok H ni berada di tempat yang positif. H ni kedudukan X yang positif. Yang X kan belah kanan ni yang positif. Okay. So, sebab tu kita ambil nilai H yang positif iaitu 6. Makanya, titik P adalah 6, 5. Tak ada satu lagi cara sebenarnya. Cara satu lagi awak samakan segitiga ni dengan 10. Ni sama dengan 10. Buat persamaan serentak boleh juga.
Cikgu tak terfikir tadi. Okay, je. Okay. Cari persamaan titik, persamaan garis JP. Okay, cari persamaan garis JP. Okay, cikgu kena buat muka soal lain sebab penuh. Cancel. Okay. Okay, cari persamaan garis JP. Okay. J kita tahu dah 21. P dah tahu dah tadi 65 kan. Okay, nak buat persamaan garis, kita kena ada titik. Titik dah ada satu, ambil salah satu je. J boleh, P boleh. Dia akan cari kecurunan. So kecurunan kita adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. 5 tolak 1 per 6 tolak 2. Dapat 4 per 6 tolak 2, 4 per 4. So dapat 1 Okay, so kita masuk je kat YMX tambah C. Y kita ambil titik J kan. Okay, Y kita 1, M kita 1, ni M kita 1, X kita 2. So C sama dengan 2 darab 1, 2. So bawa ke belah kiri semua, 1 tolak 2, negatif 1. So kita boleh tulis balik, jadi Y sama dengan M kita tu 1. M kita tu 1, so kita boleh M kita tu 1. So X kita 2. X sorry. Bukan X2. Kita kena masukkan dalam YMX tambah C kan. Okay. M dah dapat dah 1. So 1 darab X, X je. C dah dapat dah negatif 1 kan. Tadi C negatif 1. Tak nampak negatif di sini. Negatif 1. So C negatif 1. So dah dapat dah untuk soalan persamaan garisan JP. Panjang soalan ni E pula. Setakat ni boleh ke ni? Sabar semua Sabar belajar online. Okay. Jika JP dipanjangkan bertemu KL di Q, cari koordinat Q. Okay. Bila JP dipanjangkan, tengok gambar rajah ni, JP dipanjangkan maksudnya dia panjang macam tu. So dia kata dia bertemu KL, garisan KL ni bertemu di Q, maksudnya sini Q. Okay, dia suruh cari koordinat Q. Kan? Okay. Q sekarang ni adalah persilangan garisan JQ, persilangan garisan JQ dengan garisan KL, persilangan dua garisan Q sekarang ni. Dia nak cari titik Q kan. Q adalah persilangan garisan JQ dengan garisan KL. Okey, garisan JQ ni dia sama kecurunan macam JP kan. Dia sama garisan JQ ni dengan JP ni adalah satu garisan yang sama. So JQ tak payah cari kecurunan, tak payah cari garisan dah, persamaan dah. Dia sama je persamaan dengan JP. Persamaan JP kita dah dapat dah dekat D tadi, iaitu Y sama dengan X tolak 1. Okay, ni persamaan JP. Okay, sekarang ni kita nak cari persamaan KL pula. Okay, cikgu bagi tahu nanti kenapa kita nak cari persamaan ni. Kita cari dulu persamaan KL. Okay, K koordinat 11,5. L koordinat 5,9. Okay. So, macam tadi juga cari kecurunan dulu. So, 5 tolak 9 bahagi 11 tolak 5. So, kecurunan kita negatif 4. 11 tolak 5, 6. So, kecurunan kita negatif 2 per 3. Okay. Kita masuk dalam YMX tambah C. Okay, cikgu ambil titik L So Y, M kita negatif 2 per 3, X tambah C. So Y kita 9, X kita 5 tambah C. So C kita, okay. So 9 tambah, okay, negatif 2 per 3 darab 5,
darab tu bawa ke sebelah kanan, bawa sebelah kiri jadi positif kan. So, jadi 10/3. So, akan jadi 37/3. So, dia punya garisan dia, persamaan KL adalah Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 37/3. Okay, ni persamaan KL. Okay, sebab Q ni berada di persilangan antara garisan KL dengan JQ, nak cari titik Q, kita kena buat persamaan serentak. So, dua persamaan ni kita kena buat persamaan serentak lah. Kan? Okay, sebelum cikgu padam, cikgu nak. Okay, kita kena buat persamaan serentak. So, tak tempat cikgu padam sikit. Okay, persamaan serentak maksudnya masukkan Y dalam Y ni. Okay, so X tolak 1 sama dengan negatif 2/3 X tambah 37/3. So 2/3 X bawa ke belah kiri. So X tambah 2/3 X sama dengan 37/3 tambah 1. Okay. So kira. X tambah 2/3 X jadi 1 tambah 2/3 dapat 5/3 X. 37/3 tambah 1 dapat 40/3. Kan? So sekarang ni 3 boleh hapus. So 5X sama dengan 40. X sama dengan 8. 40 bagi 5, 8. Okay, lepas dapat X dengan 8, kita masukkan X dekat persamaan ni yang senang. Kan? So Y sama dengan X8 kan, 8 tolak 1, 7. So titik Q adalah 8, 7. So ingat, bila kita nak cari titik yang bersilang, kita kena buat persamaan serentak dua garisan tu. So inilah jawapan final kita untuk Q. Tak habis lagi, ada lagi nombor 2. Nisbah kan. Okay. Nisbah KQL. Okay, cikgu padam dulu ni. KQQL. Okay. Ni E2 Okay, first kali cikgu nak lukis garisan ni lah. L59, Q87, K115. Okay, kita letak nisbah dia dulu. M dengan N. Kita letak dulu. Okay. Cikgu selalu cakap kalau yang tengah ni duduk luar 87. Okay, sama dengan kita mula dengan X kan. So kita ambil X 5 ni kita darab dengan yang paling jauh N. So 5 dengan N, lepas tu M dengan 11 ni. Okay. So 5 darab N, 5M. Tambah M darab 11, 11M. Kita per dengan M tambah N. Okay. Yang tu baru untuk X. Kalau untuk Y, kita ambil 9 darab N tambah dengan M darab 5. Okay. So 9N tambah 5M per dengan M tambah N. Okay, untuk cari nisbah kita tak perlu buat bandingkan X dengan Y dulu. Kita bandingkan satu je. Kita bandingkan X. So 8 sama dengan ambil 8, ambil ni. Ambil gang X dia ni. 5N tambah 11M per M tambah N. Yang kita shoot ni atas M dengan N ni. Jadi 8M tambah 8N sama dengan 5N tambah 11M. Okay. So yang N kita bawa ke sana. Jadi 3N. 8N bawa ke sana. 11 tolak 8 jadi 11 tolak 8 jadi 3. 3M 3M. So kita dapat 3N sama dengan 3N. Okay. 3N sama dengan 3M. Kita nak nisbah ni, bila nisbah, dia M nisbah M. Bila dia nak KQ per QL, okay. KQ adalah
KQ adalah N kan? KQN. KQN, QL, M. So, kita kena buat N per M lah. So, M ni cikgu bawa turun bawah N. Lepas tu 3 ni cikgu bawa turun bawah 3. 3 bahagi 3, 1 kan? 1. 3 bahagi, ataupun nak buat macam ni. 3 bahagi 3. Kan? 3 bahagi 3. Macam tu. Tapi nilai 3 bahagi 3 kan 1. So, kita boleh tulis N nisbah M adalah 1. Nisbah 1. Kan? Kecil sangat nampak tak? 1 nisbah 1. Dah sejam je. Sekejap je kan? Okay. Panjang sikit tapi nak buat macam mana? Itulah AdMath. Okay, ada soalan sebelum cikgu end ni?